أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darjat. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. Seorang yang alim, seorang yang faqih, syaitan lebih sukar untuk mengganggunya berbanding 1000 orang ahli ibadat. Atau kama qala. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malamnya ke-18 daripada bulan Rabiul Awal, ataupun nama yang lain Rabiul Anwar, bulan Rabi' yang bercahaya, 1443 Hijrah. Allah masih lagi menyangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ni insya-Allah kita sambung kembali perbincangan kitab kita, kitab 40 hadis pilihan, susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fi darain amin ya rabbal alamin, iaitu kitab yang menghimpunkan 40 buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ilmu kemasyarakatan, berkaitan dengan hubungan alaqah, hubungan manusia dengan manusia, ataupun hubungan sesama manusia. Dan malam ni insya-Allah kita sambung pengajian muka surat yang ke, ada tanda lama tak mai. Poin nombor 3. Baik. Kita masih lagi berada pada tajuk yang kedua daripada kitab kita ini. Siapa yang ada kitab, buka balik muka surat 7. Kita baca dulu, saya kita sambung poin nombor 3. Dan insya-Allah mudah-mudahan boleh habis. Nah, insya-Allah. Baik. Malam ni insya-Allah kita masih lagi berbicara tentang hadis yang bertajuk hak dan kewajipan seorang Muslim, ataupun dalam perkataan mudah kita ni, tanggungjawab seorang Muslim, tanggungjawab orang Islam. Dan dalam hadis ini disebutkan 6 daripada tanggungjawab tersebut. Tanggungjawab ni banyak, tapi dalam hadis ini disebutkan 6 merupakan sebahagian daripada tanggungjawab yang perlu untuk kita tunaikan. Jadi kita tengok sama-sama hadisnya dahulu, saya kita bincang. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فأتبعه، أو كما قال. رواه الخمسة. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hak seorang muslim terhadap seorang muslim yang lain ada 6. Seorang sahabat bertanya, apakah dia ya Rasulullah? Sabda baginda, apabila engkau menemuinya, berilah salam. Apabila dia menjemput ke rumahnya, hendaklah engkau terima. Apabila dia meminta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin lalu memuji Allah dengan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan yarhamukallah. Apabila dia sakit, lawatilah dia. Apabila dia meninggal ataupun mati, iringlah jenazahnya ke kubur. Hadis riwayat 5. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
Kita dah bincang berkaitan dengan sebahagian daripada hadis ini. Nabi SAW menyebutkan tanggungjawab orang Islam kepada orang Islam lain ada 6. 6 ni saja ke? Tak. 6 ni sebahagian. Sebahagian daripada tanggungjawab kita yang kita kena tunaikan pada orang Islam lain. Tapi kenapa disebutkan 6? Ulama mengatakan kerana ini di antara perkara yang paling penting untuk kita jaga. Maknanya benda yang cukup besar untuk kita pelihara. Tanggungjawab ni kalau boleh jaga sungguh-sungguh. Itu makna dia. Bila sahabat tanya apa dia 6 perkara tersebut? 6 perkara tu apa? Nabi sebut yang pertama, idza laqitahu fasallam alaih. Kamu kalau jumpa dengan orang, bagi salam. Jumpa, bagi salam. Yang ni kita dah berletiak panjang dalam kuliah kita sebelum ni. Yang mana berkaitan dengan salam, macam mana cara salam, adab salam, peraturan bagi salam, kita dah bincang. Kita tak perlu ulang banyak kali lah. Cuma poin kita nak sebut, bagi salam. Ini berada pada kedudukan nombor 1. Kemudian baginda bersabda, wa idza da'aka fa'ajibhu. Bila dijemput, hendaklah kamu pergi. Maksud di sini ustaz, maksudnya bila orang jemput makan kenduri, kita kena pi. Kenduri apa yang kena pi tu? Kenduri yang kena pi ni wajib kena pi, kenduri walimah. Walimah ni maksudnya kenduri kahwin. Kenduri kahwin wajib kena pi. Tapi kalau ada alasan yang kukuh, ada alasan tertentu, dia jadi wajib, dia turun kepada sunat. Dan kadang dia turun pada harus. Tapi asas dia wajib. Kenduri kahwin, wajib kena pi. Sebab tu saya dah boleh tiak dah itu sikit kan. Kalau tak boleh pi nak buat macam mana? Kalau pi nak buat apa? Kalau tak boleh pi nak buat macam mana ustaz? Bagi tahu. Tak boleh pi bagi tahu. Sama ada bagi tahu tu kita bagi tahu sendiri pun boleh ataupun kirim. Kirim pun boleh tak? Kirim pengetahuan tu. Contoh, ada kawan kita pergi makan kenduri, kita tak boleh pi. Kita beritahu kat dia. Ni nanti sampai dekat rumah Tuan Kenduri, bagi tahu sana kat Tuan Kenduri. Kata aku tak sempat nak pi. Boleh. Pun boleh, macam tu pun boleh. Abdullah bin Abbas sibuk dengan urusan siqayah. Sibuk dengan urusan bagi minum orang dekat musim haji. Bila ada kenduri, dia pesan, tolong maklumkan dekat Tuan Kenduri, kata aku tak sempat pi, aku duk urus, sibuk duk uruskan urusan ayak. Maknanya boleh. Kalau sibuk, bagi tahu. Boleh kan? Awak nampak lain macam malam ni. Boleh no? Dan lain daripada kenduri kahwin, ulama sebut hukumnya sunat. Sunat kita pi. Wajib ataupun sunat, dua-dua baik untuk kita hadiri. Sama ya, dua-dua kena hadiri. Cuma kenduri walimah, kalau tak hadiri tanpa sebarang alasan, hukumnya berdosa. Tu ya. Kenduri lain okeylah. Boleh no? InsyaAllah. Benda tu kita dah bincang itu. Dan malam ni insyaAllah kita akan sambung poin yang ketiga sampai poin yang keenam. InsyaAllah kita cuba perhabis secepat yang mungkin. Poin yang ketiga berkaitan dengan wa idza stansahaka fansah lahu. Bila seseorang meminta nasihat, istansahaka talaban nasihah. Bila seseorang minta nasihat pada kamu, berilah nasihat kepadanya. Baik, cuba tengok poin nombor 3. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, apabila ia meminta nasihat ataupun pertolongan, apabila seorang Islam datang jumpa bertemu dengan kita, minta bantuan. Minta bantuan. Sama ada pertolongan itu berupa wang ringgit. Dia mai tu minta nak pinjam ke, minta tu nak mai berhutang ke, minta bantuan tentang kita ada harta-harta tertentu, dia mai nak minta bantuan. Harta kita tu, dia nak guna sedikit harta kita tu. Ataupun buah fikiran, ataupun mai itu minta pandangannya, mai berhajat minta pandangannya. Bukan ada apa pun, mai nak tanya pandangan, tanya pendapat, nak ambil buah fikiran, nak tanya okey tak okey dan sebagainya. Maka bagi menyelesaikan kesulitan yang dihadapinya, maka wajiblah diberi sekadar yang terdaya. Perkataan mudahnya, wajib kita meraihkannya. Apa tujuannya? Ayah buat catatan sikit kat tepi buku tu, catat kat tepi tu. Untuk menjaga hati dan perasaannya. Tulis itu. Untuk jaga hati dan perasaannya. Sebab manusia ni Allah Ta'ala bagi dia ada rasa harga diri. Kita panggil maruah lah. Muru'ah, maruah. Semua manusia ada harga diri, ada maruah dia. Jadi orang yang minta pada orang ni, dia sebenarnya sedang memperendahkan maruah dia. Jadi bila dia memperendah, sama juga dia mai jumpa kita, minta pandangan. Makna dia betul-betul berhajat sesuatu pada kita. Dia merendahkan diri dia tu untuk mendapatkan
pandangan daripada kita. Wajib bagi kita meraihkan dia. Kena raih. Lepas tu kalau orang main minta ni, nak minta tolong Ustaz, boleh tak? Kalau boleh, jadilah seperti mana baginda SAW. Baginda tak pernah tolak permohonan pertolongan daripada orang. Kalau boleh adjust, jangan tolak, tak usah tolak. Kalau boleh lah. Kan? Tapi kita ni manusia. Kan? Kalau boleh, jangan tolak. Sebab tu baginda ada orang main minta nak pinjam barang, baginda kata pergi minta dekat dia, bagi tahu kata aku hutang. Bagi tahu kat dia kata aku hutang. Pergi ambil barang tu dekat orang tersebut, bagi tahu dekat orang tersebut kata aku hutang. Sebab apa? Tak nak menghampakan permintaan orang yang main minta. Boleh faham bahasa Allah? Kan? Tapi nak sampai level tu memerlukan ketakwaan yang tinggi. Kan? Kita ni biasa manusia. Boleh dapat no? Selesai. Habis tu kalau orang tu duk minta kerap dengan Ustaz, kerap main minta nak kena raih lah. Itu tak payah. Tak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ta'arifuhum bisimahum. Kamu nak kenal orang susah yang betul-betul susah ni, dia betul-betul susah. Nak kenal orang ni senang ya. Tuhan kata, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Dia tak akan minta satu benda tu banyak kali. Mana orang yang betul ada harga diri, ada maruah, memang betul-betul susah. Orang jenis macam ni, dia tak akan minta berulang. Bahasa kampung kita bagi senang faham, orang ni kalau dia tak pernah main minta, dia main minta kali pertama, kita raih. Itu satu. Dia tak pernah minta, tiba-tiba main minta kat kita, tolong raih. Kalau kata dia main minta kali pertama, kita bagi dah Ustaz. Dia main lagi, kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Hak ni tak bagi dah, tak apa. Jenis macam ni tak payah bagi dah, tak apa. Pasal dia ni mana ambil kesempatan ni. Dah Ustaz kata kena raih, betul. Kali-kali pertama kita tak tahu tujuannya apa, tak tahu niat dia apa, tak tahu keadaan dia macam mana, raih. Kena kali kedua, kali tiga, kali keempat, minta, tu lagi ya. La yuldarul mu'min. Orang beriman tak kena patuk binatang bisa dua kali, lubang sama. Kali pertama, okey, main minta dua tiga kali, tu lagi dah. Dia nak mengambil kesempatan dia, tak payah lagi ya. Ada soalan? Any question? Kan, kita duk kira tu bahasa mudah kita, orang duk minta banyak kali, kita duk kira bagi. Akhirnya kita terkenal. Sila. Tengok muka dia, nampak muka orang tak baik. Wow. Okey. Dia kalau kata orang tu Ustaz, kita tengok wajah dia, kita tengok kadang penampilan dia nampak macam orang tak baik. Soalan benda tu. Dia main minta, nak bagi tak? Kan? Soalan dia macam tu, no? Kan? Ni pandangan peribadi saya lah. Ayah-ayah, ibu-ibu ada pandangan masing-masing, tak ada masalah. Sekadar berkongsi pandangan. Saya punya prinsip mudah ya. Kalau orang tersebut kali pertama berada di hadapan kita. Dia first time duduk depan kita. Kita tak pernah jumpa, kita tak pernah tengok. Kali pertama dia minta. Kalau boleh pegang dengan prinsip, bagi. Kali pertama, bagi. Sebab apa bagi Ustaz? 3 kemungkinan. 3 kemungkinan. Kemungkinan nombor 1, dia betul-betul orang susah. Satu. Betul, dia memang susah. Dia main minta tu dia susah. Betul. Kemungkinan nombor 2, dia mohong. Dia berlakon depan kita, dia menipu. Itu nombor 2. Tapi yang paling penting, saya takut kemungkinan nombor 3. Apa dia Ustaz? Boleh jadi dia adalah makhluk Allah yang dihantar untuk menguji kita. Hak tu kita takut tu. Allah Ta'ala hantar dia. Tujuan dia apa? Nak test kita, nak tengok kita macam mana. Baik sangka ke, buruk sangka ke. Kamu tengok dia penampilan macam tu, kamu nak nilai baik ke, nilai buruk ke. Yang tu takut tu. Sebab itu kalau boleh pegang dengan satu, kalau boleh pegang macam ni sudahlah. Kali pertama kalau jumpa, baik sangka, bagi tu. Dia main minta pertolongan, bagi tu. Tak boleh banyak sikit, bagi tu. Kita takut yang nombor 3 tu. Takut orang tersebut dihantar untuk menguji. Sedangkan cerita tentang perkara ni cukup banyak. Banyak cerita. Banyak cerita. Saya nak cerita pun takut masa tak mengizinkan. Tapi banyak. Cerita orang dulu pun banyak. Cerita orang lain pun banyak. Cerita ada sahabat kita. Orang ketuk tingkap dia. Dia tak buka. Dia tengok kot luar. Tengok kot dalam. Tengok luar tu, tengok kot dalam.
Dia ni main minta sedekah. Ni minta sedekah. Kawan tu duk ketuk 2-3 kali. Tak buka. Last kali dah lama sikit ketuk, kawan tu buka. Bila buka tingkap dia kata, tak usah, minta sedekah. Apa? Minta sedekah orang. Tak malu, orang tak mau bagi ni, minta-minta apa? Kawan tu jawab senang. Dia kata, saya bukan nak minta sedekah. Saya bukan nak minta sedekah. Saya nak bagi sesuatu pada Tuhan. Dia ambil makanan bagi kat kawan tu. Tak apa, ambil makanan tu tak apa. Lepas tu dia nasihat. Dia kata, belajarlah. Jangan buruk sangka dengan orang lain. Dia kadang boboh macam tu. Yang tu yang kita takut orang. Bukan orang. Sebab tu kalau boleh malam ni semua yang main mengaji hari ni pegang satu prinsip. Prinsip simple dia. Jumpa kali pertama, kalau boleh baik sangka, bagi je. Tu saya fikir banyak. Dia tipu Ustaz. Dia tipu, dia tanggung. Dia berlakon Ustaz. Dia tanggung. Kan kita duk pernah mengaji tutup guru duk main cerita. Ada orang bagi sedekah dekat pencuri. Tetap dapat pahala. Bagi sedekah dekat perempuan jahat pun dapat pahala. Bagi sedekah kat orang kaya, tersilap bagi sedekah pada orang kaya pun dapat pahala. Jadi jangan susah hati. Bagi. Boleh. Ya noh, insya-Allah mudah-mudahan terjawab. Sambung. Baik. Jadi tu kalau mai minta bantuan harta. Bantuan harta. Kalau mai minta bantuan pandangan Ustaz, macam mana pula Ustaz? Dia bukan minta duit. Dia mai rumah kita Ustaz, mai tanya. Anak saya ni macam ni. Nak hantar sekolah ni, macam mana yang cantik? Macam mana yang bagus? Sekolah mana bagus? Kita kalau boleh raikan permintaan dia. Bagilah pandangan setakat mana yang kita tahu. Jangan duk jawab, tak tahu. Saya tak tahu. Cari orang lain, tak tahu. Kawan tu mai pejatuh ayak muka dia. Nak mai minta pandangan kita, nak mai tanya kita. Kawan tengah serabut. Mudah-mudahan jumpa kita ni boleh selesai masalah. Dia mengharapkan macam tu. Kita pula dia jawab, tak tahu, cari orang lain, tak tahu. Berilah pandangan yang paling tidak menyenangkan hati dia. Saya tak tahu saya. Tak tahu jawab. Tak maaf abang noh, saya bab ni tak tandai. Cuba abang tanya orang sekian-sekian. Dia tu memang dulu terlibat dengan isu-isu macam ni. Cuba tanya dia. Bagilah pandangan. Paling tidak ada satu jalan kita beri pada dia. Itu menggembirakan saudara muslim kita yang lain. Boleh kan noh? InsyaAllah noh, mudah-mudahan pakai ambil lah. Bunyi macam senang, tapi nak buat tu kadang susah. Tapi tak apa, yang mengaji kita buat dulu. InsyaAllah. Baik. Dalam hal ini perlu diingatkan bahawa pertolongan yang diberikan seharusnya tidak mencampuri hal orang lain tanpa diminta. Yang ni kena ingatlah. Kita nak bagi nasihat, kita nak bagi pandangan, nak bagi apa pun. Kadang-kadang kita kan orang kita jenis suka tegur orang. Dia suka tegur. Orang salah dia kira nak tegur ya. Tapi rupanya kita dalam nak menegur orang pun rupanya kena tengok juga. Jangan sampai tahap kira nak tegur. Jangan. Kira nak bagi pandangan. Jangan sampai tahap kita melampau batas. Orang minta pertolongan, bagi. Orang kita tengok nampak dia buat salah Ustaz, kita tegur. Tapi kalau sampai tahap kita tegur pun dia tak berubah juga, tak apa. Qalu salama. Selamat. Jangan sampai tahap nak paksa, jangan sampai tahap nak desak, jangan sampai tahap nak suruh dia buat macam mana kita. Tugas kita cakap, nasihat. Kawan tu mai jumpa kita minta nasihat, kita pun bagi perang. Tengok-tengok dia tak buat. Nak marah tak? Batas kita, batas memberikan pendapat. Memilih pendapat, tu hak dia. Melaksanakan pendapat, tu hak dia. Dia nak pilih hak mana, tu hak dia. Hak kita, kita takat beri pendapat. Dia tak mau ikut, saya. Kau yang senyap. Boleh faham kan? Baik, semua. Baik. Masing-masing hendaklah menjaga perhubungan dan persahabatan berpandukan kepada firman Allah Ta'ala, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Berilah nasihat dengan hak. Hak tu maksudnya kebenaran. Cakaplah betul. Cakap bagi betul. Bercakap benarlah. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Berilah nasihat dengan sabar. Kenapa sabar? Kerana bila memberi nasihat, kita memerlukan kesabaran. Orang tu nak terima, orang tu nak ikut dan sebagainya, dia perlukan kesabaran. Baik, selesai. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Poin nombor 4. Boleh kot kita baca laju-laju sikit Baik, tak habis. Pasal itu 2 kali dah. 2 kelas dah baca hadis ni. Ni kelas yang ketiga baca hadis ni.
Cuti 6 bulan pula. Kira 9 bulan baca hadis ni. Baik, poin yang keempat. Apabila dia bersin, ini satu di antara tanggungjawab yang perlu untuk kita sama-sama jaga. Apabila dia bersin, yakni seorang Muslim bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, hendaklah orang yang mendengarnya menjawab Yarhamkallah. Di antara tanggungjawab kita sebagai orang Islam, bila kita bersin, ingat, ucapan yang diucapkan adalah Alhamdulillah. Bersin, sebut Alhamdulillah. Jangan malu. Bersin, Alhamdulillah. Kan? Peng bersin, Alhamdulillah. Peng bersin, Alhamdulillah. Tapi berapa kali Ustaz? 2 kali. Kita bersin, Alhamdulillah. Bersin sekali lagi, Alhamdulillah. Tapi kalau dia balas kali yang ketiga, yang ni kita baca Allahumma shfini. Ya Allah, sembuhkan aku. Sebab kalau bersin 3 kali ni, dia nak demam tu. Nak sesama, tak pun nak sihat. Tambah lah ni sesama COVID semua. Maknanya kalau 3 kali, doa dia sudah lain. Tapi kalau bersin kali pertama, kali kedua, Alhamdulillah. Sebab tu yang hadir malam ni, kalau boleh ubahlah. Yang mana jenis bersin, tak ucap apa. Bersin, dah bersin, excuse me. Amboi. Padahal Islam ajak kita ada cara untuk berurusan dengan bersin tu. Bersin, Alhamdulillah. Baik. Bila bersin ucap Alhamdulillah, yang mendengarnya menjawab Yarhamkallah. Orang yang mendengarnya doa dengan Yarhamkallah, Yarhamkallah. Cukup. Yang mana dengar orang bersin, doa Yarhamkallah. Ustaz, saya tanya, saya jawab. Tak apalah. Kalau orang tu bersin, Ustaz, dia tak ucap Alhamdulillah, kita nak sebut dah Yarhamkallah? Tak payah. Tak perlu sebut Yarhamkallah. Sebab dia tak ucap Alhamdulillah. Boleh? Selesai. Baik. Boleh dapat itu mudah ya. Sebab apa diucapkan Alhamdulillah? Yarhamkallah ni maksud dia mudah-mudahan Tuhan sayang kat kamu. Mudah-mudahan Tuhan sayang kat hang. Tu lorat kita lah, lorat Penang. Mudah-mudahan Tuhan sayang kat hang ni. Sebab apa perlu ucap macam tu? Ini adalah kerana apabila seseorang bersin, maka seolah-olah ia telah terlepas daripada sesuatu yang menyekat perjalanan nafasnya dan kembali merasa lapang dan selesa. Dengan itu, dia mengucapkan syukur memuji Allah dengan Alhamdulillah. Boleh faham mana? Benda senang ya. Lepas tu kalau lepas ni, kalau boleh ubah sikit, kita ambil budaya ni, bersin, Alhamdulillah. Bersin, Alhamdulillah. Kalau orang lain bersin, Ustaz, saya dengarlah dia bersin, dia tak ucap Alhamdulillah, kita ingatkan dia dengan Alhamdulillah. Ingatkan dia. Bila dia sebut Alhamdulillah, kita sebut balik Yarhamkallah. Kena lah, nampak simple benda ni, tapi benda ni besar sebenarnya. Boleh cerita sikit noh. Kan bila kita bersin, kita sebut Alhamdulillah. Orang yang mendengar, Yarhamkallah. Orang yang bersin diajar supaya mendoakan semula. Yahdina wa yahdikumullah. Betul? Itu doa yang selalu kita dengar lah. Yahdina wa yahdikumullah. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kat kami, bagi petunjuk kat kamu. Yahdina wa yahdikumullah. Ada doa yang lain, sama aja, makna lebih kurang. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah, mudah-mudahan Tuhan bagi petunjuk pada kamu dan Tuhan perelok kehidupan kamu. Itu doa. Doa siapa Ustaz? Orang yang bersin, dia balas balik doa kepada orang yang tolong doa tu. Yang bersin ni doa, Yahdikumullah, mudah-mudahan Tuhan bagi petunjuk pada kamu, Tuhan perelok hidup kamu. Saya ada 2 cerita saya kongsi sikit lah. Yang pertama, ayah pernah dengar nama Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ni ulama besar, seorang wali kutub. Siapa pernah mengaji kitab Nasihat Agama Wasiat Iman? Itulah pengarang kitabnya, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni naik kapal. Dia buta, beliau seorang yang buta, mata buta, tapi mata hati celek, cukup celek. Naik kapal, duduk di mainak pelabuhan, naik kapal itu nak bergerak. Tiba-tiba ada seorang dekat pantai ni bersin. Dan zaman dulu mereka banyak baik sangka, jadi bila bersin tu, Al-Imam Abdullah Alawi Haddad ni duduk di atas kapal tu, sambil duduk tu, doa, Yarhamkallah, Yarhamkallah. Padahal dia duduk atas kapal, di pantai tu ramai manusia.
Tapi tak, dia duduk atas kapal. Yarhamkallah, yarhamkallah. Mudah-mudahan Tuhan kesian kat kamu, Tuhan kesian kat kamu. Anak-anak murid dia tanya, Tok Guru, kenapa kamu mendoakan orang yang bersin di pantai sedangkan ramai orang yang berada di sana? Maksud dia ramai yang sana, biar mereka lah doa. Siapa Tok Guru nak doa? Dia jawab senang. Yang ni kalau boleh kita ambil no. Beliau mengatakan, aku mendoakan dia, aku doa dekat orang hak di pantai tu supaya dia mendoakanku semula. Aku doa kat dia supaya dia doa kat aku balik. Kan doa, yahdikumullah, mudah-mudahan Tuhan bagi petunjuk pada kamu. Wa yuslihu balakum, Tuhan perelok hidup kamu. Dia kata mudah-mudahan. Mana cerita payah sekali, tapi takut jadi kontroversi. Tambah malam ni ada live pula. Kan? Tapi kalau nak sebut sikit lah, isu berkaitan dengan doa ni lah. Walaupun isu ni ada perbincangan, tapi kalau boleh yang mendengar ni tak payah potong lah. Tak payah jadikan isu perkara ni. Ada ulama' tak bersetuju, ada ulama' setuju. Saya pegang dengan yang setuju. Okay? Syekh Ibrahim Bajuri dalam kitab beliau, Tuhfatul Murid, syarah kepada Jauharah Tauhid, beliau sebut, dalam kitab tersebut, bawakan dalil, 2 orang Nabi yang masih hidup. Ataupun 2 Nabi yang masih hidup di langit dan 2 orang Nabi yang masih hidup di bumi. Nabi yang masih hidup di langit, Nabi Idris, Nabi Isa. Nabi yang masih hidup di bumi, Nabi Ilyas dan juga Nabi Khidir. Disebut dalam kitab beliau. Dan beliau bawakan hadis. Tak silap saya kedudukan hadis tu Hasan. Hasan boleh buat hujah. Dan Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ni, Nabi Ilyas jaga daratan, Nabi Khidir jaga lautan. Sebab tu kalau perasan orang tua-tua dulu kadang ada satu pesanan. Mereka masuk lautan nak kerak pokok, mereka minta izin tau. Tak izin Nabi Ilyas nak kerak pokok. Mana orang yang tahu adab. Tak apalah, saya kita akan nak cara tajuk tu. Dan mereka setiap tahun Nabi Ilyas dan Nabi Khidir alaihissalam ini, mereka akan pergi dekat Mekah buat haji dan mereka akan bercukur, tahallul sesama mereka. Mereka yang tahu diorang. Dan masih hidup sampai sekarang. Di mana mereka? Wallahu alam, tidak ada siapa yang mengetahuinya. Cuma diriwayatkan Nabi Khidir kalau dia bertemu dengan mana-mana orang, mana-mana budak kecil, budak-budak kecil tersebut akan menjadi orang yang mahir dalam ilmu. Maksud dia jadi orang alim lah, bahasa mudah dia. Tu kelebihan lah yang Allah Ta'ala beri. Kita nak sebut mudah macam ni ya. Doa para Nabi ni tidak akan ditolak. Cuba ayah ibu-ibu bayang. Kita duduk di satu kawasan, tiba-tiba kita dengar orang bersin. Kita menjawab, Yarhamkallah, Yarhamkallah. Orang yang bersin itu membalas. Walaupun diriwayatkan para Nabi ni tak bersin. Kan? Cuba bayang kalau kata doa tersebut dibalas. Yahdikumullah, mudah-mudahan Tuhan bagi petunjuk pada kamu. Wa yuslihu balakum, Tuhan perelok kehidupan kamu. Cuba bayang kalau yang mendoakan tersebut adalah orang yang, bahasa mudah kita sebut tadi, orang yang menjadi kekasih Allah Ta'ala. Termasuklah 2 yang masih hidup tadi. Kita pernah tahu? Buat. Sebab tu kalau boleh jangan miss. Dengar orang bersin ni, Yarhamkallah, Yarhamkallah. Doa. Mana kita tahu, berkat doa orang yang bersin tersebut, Allah Ta'ala perelok sungguh hidup kita. Jadi nak apa boleh kan? InsyaAllah benda senang. Ada soalan nak tanya? Sila Haji. Jom sangat. Kena kuat sikit. Ya? Oh, cantik Haji. Haji membagus. Saya terlupa sungguh. Masih Haji. Haji kita tanya, tengah sembahyang bersin macam mana? Tengah sembahyang bersin macam mana? Boleh tak ucap Alhamdulillah? Soalan macam tu kan? Boleh tak ucap Alhamdulillah? Jawapan dia boleh. Bila bersin, tengah sembahyang, inna salati wa nusuki, peng bersin. Alhamdulillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Boleh. Itu boleh. Yang tak bolehnya macam ni. Tengah duduk, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia sambung tu. Itu tak boleh. Kalau kata dia niat sebut Alhamdulillah tu untuk bersin, dia sambung dengan Fatihah terus, itu tak boleh. Kalau asing tak apa. Bismillahirrahmanirrahim, bersin. Alhamdulillah.
Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Asing macam tu boleh? Boleh no? Terima kasih. Soalan kedua. Dah haji kita tanya, kita top up soalan. Orang yang sebelah dengar Ustaz, boleh doa. Tengah duduk sembahyang ni. Tiba-tiba dia bersin. Alhamdulillah. Kita dengar Alhamdulillah hujung telinga. Kita nak sebut tak? Yarhamkallah. Tak payah. Tak payah. Itu tak payah. Boleh kan? Dalam sembahyang tak payah. Dan sedikit adab bersin. Ayah-ayah yang main mengaji malam ni, adab bersin ingat nah. Simple ya, dua. Nombor satu, Nabi sebut tutup mulut dengan sesuatu. Sama ada tutup mulut dengan tangan, tutup mulut dengan kain. Boleh. Tak kira lah. Rupanya bersin, kena tutup mulut. Satu. Nah, kalau boleh tutup. Yang kedua, waradda sautahu. Dia punya bunyi dia minimalkan. Bagi slow bunyi. Jangan rembah sampai satu seberang jaya dengar. Ya, dia pagi-pagi resedung. Dia pagi-pagi tu dia rembah bersin dah. Satu taman dengar. Pang, pang, bersin. Ha, sampai anak-anak di bawah pun terkejut. Ayah, itu tak boleh no. Rupanya adab dia, tutup mulut, minimalkan bunyi. Tutup mulut cari ya. Macam ni boleh. Macam ni boleh. Kalau tak ada pun macam ni. Ni. Betul. Ya je, baik. Boleh kan noh? Dua tu ya. Minimalkan bunyi, tutup mulut. Dua. Selesai. Terima kasih Haji. Soalan yang sangat baik. Ada soalan lain? Tak ada noh. Kalau ada tanya tak apa. Yang mana saya tahu saya jawab insya-Allah. Baik. Poin yang kelima. Antara tanggungjawab kita kepada orang Islam lain apabila dia sakit, hendaklah kamu ziarahnya. Ini biasa. Ayah boleh tengok ni antara amalan orang-orang terdahulu. Orang tua-tua kita dulu sangat beramal dengan amalan ni. Dengar orang sakit sampai. Dengar orang sakit dia cunggit sampai. Tu budaya yang sangat baik. Budaya, wallahu alam. Mereka tak belajar seumpama kita. Tapi mereka beramal seumpama mereka belajar dengan banyak. Apabila dia sakit, hendaklah kamu ziarahnya. Ziarah menziarahi adalah satu amalan yang baik digalakan oleh Islam kerana merapatkan perhubungan dan persahabatan. Sama ada pada masa sihat atau pada masa susah. Betul? Orang sihat, pergi melawat orang sihat dipanggil ziarah. Nah, melawat orang sihat dipanggil ziarah. Melawat orang sakit dipanggil ayadah. Ayadah. Tapi kita di Malaysia ni pukul semua sama ya. Ambil lah. Ziarah Pak Mat no, accident. Ziarah siapa? Pergi ziarah Pak Mat no, pergi ziarah Allah. Pergi ziarah kono, ziarah koni. Kita orang sihat, orang sakit semua kita tiba ziarah. Tak apalah. Tapi dalam istilah Arab, ziarah untuk orang sihat. Ayadah untuk orang sakit. Yang mana pahala dia tak sama no. Pahala ziarah orang sihat dengan pahala ayadah orang sakit tak sama. Rupanya tengok orang sakit pahala jauh lebih besar. Tu ya. Lepas tu saya duduk beletiak kadang-kadang, bukan beletiak lah, kadang duduk sebut pada orang-orang yang kerja di hospital. Saya kata kamu hari-hari datang hospital tengok orang sakit. Kalau datang dengan niat nak ziarah orang Islam sesama Islam, pahala cukup banyak. Dia kan kerja hospital dah. Pagi-pagi duduk masuk wad, makcik sihat no, makan nak pergi, ke ubat lagi. Hari ni sakit dah. Allah. Betul, bukan saudara dia, tapi sesama Islam. Kalau tak pun sesama manusia. Pahala cukup besar. Kita nak hari-hari pergi Seberang Jaya, tambahlah Covid, tak boleh pergi mana. Nak tu tak upaya lah. Tak apalah buat macam mana kan. Baik, cuma pergi ziarah orang sakit ni kalau boleh ada adab dia sikit-sikit lah. Saya sebut ringkas-ringkas saja. Antara adab ziarah orang sakit, nombor satu, jangan ziarah terlalu lama. Itu. Pergi jangan lama kan. Maksud dia ziarah orang sakit ni sat-sat ya. 10 minit, 15 minit. Melainkan kalau dia ajak, dia suruh kita duduk lama. Dia kata, duduklah lama sikit. Aku nampak ni aku sihat lah. Duduklah lama sikit raih lah. Nombor dua, jangan bercakap banyak. Duduk depan orang sakit ni jangan cakap banyak. Biar dia cakap banyak tak apa. Kalau dia boleh bercakap, biar dia cakap banyak. Kalau dia tak boleh cakap, koma saya duduk depan saya. Kita jangan cakap banyak. Pergi tengok, jangan cakap banyak. Dua. Kemudian yang ketiga, bercakaplah perkara yang menggembirakan hati dia. Kalau mulut ni kena buka bercakap agak, cakap benda yang menyeronokkan dia cukup. Contoh Abang Mat insya-Allah ni saya dulu kena teruk pada Abang Mat seminggu ya.
Seminggu lega, bamak macam ni 2 hari lega ni. Boleh kena kopi balik. Tu percakapan yang menggembirakan ya. Bamak tak ada 3 hari. Kedai janda cari. Janda kedai pagi-pagi kita duduk melepak tu cari bamak. Padahal janda tu tak cari pun. Bagi dia seronok. Rupanya penting tau. Jangan bercakap perkara yang kita panggil menggusarkan dia. Jangan duk cakap benda-benda yang bagi dia tak seronok. Sampai-sampai, loh, ingat mati dah. Hidup lagi rupanya. Oh, jangan. Kasar tu. Duk main-main kata, ni menyusah orang. Jangan bercakap perkara-perkara yang boleh menyakitkan dia. Lagi Ustaz, manusia, minta maaf, mana-mana orang yang ada tanda kematian. Mana-mana manusia yang ada tanda kematian pada dia, orang ni makruh ziarah orang sakit. Tanda kematian tu apa Ustaz? Simple lah. Penggali kubur. Kalau boleh penggali kubur, tak usah pergi tengoklah orang sakit. Melainkan kalau sakit tu dia beradik dia, tak apalah. Tapi kalau kata penggali kubur, kalau boleh, bukan kata haram pergi ziarah, tidak. Tapi kalau boleh, elakkanlah. Sebab ada lambang kematian pada dia. Tambah pula pergi ziarah orang yang memang tengah nazak, orang yang memang sakit agak kritikal. Kalau tekak patah jari kaki tu ya, tu pergi tengok tak apa. Tapi kalau tengok sakit tu agak kritikal, kita pula pergi, kita tu bawa lambang kematian. Kita ni ketua USM, unit sembahyang mayat. Kita ni orang hak buat khanda jenazah tu kita yang buat. Jadi hak mana ada lambang-lambang tu kalau boleh tu sapi ya. Tapi kalau dia orang kata, hai mana Tok Imam mayat-mayat kita tak main ziarah aku no. Kalau macam tu pilah. Dan kemudian kalau boleh ringankanlah sikit beban dia, bagilah bantuan sikit. Boleh no. Cuma ada satu adab, tapi yang ni payah buat sebenarnya. Tapi saya rasa Yaya boleh buat. Kita kalau ziarah orang sakit, duduk sebelah orang sakit, saya tak ingat kitab mana saya rujuk, tapi dalam kitab tu disebutkan antara adab dia buang kasut. Kita kalau duduk depan orang sakit, buang kasut. Kalau di rumah memang buang kasut dah, pergi ziarah orang di rumah kita buang kasut. Tapi kalau di hospital kita sukar nak buang kasut, tak apa. Cabut kaki daripada kasut, pijak atas kasut. Masa kita duduk depan dia aja. Makna waktu kita duduk cakap dengan dia tu, kalau boleh kita duduk diri ke apakah, cabut kasut, pijak atas dia. Jangan duduk buang kasut dekat betul-betul pintu hospital pula, lagi marah security. Dah ada maksud dia tengok kesesuaian lah. Tengok kesesuaian. Rupanya dia ada adab dia. Kerana orang sakit ni, rahmat Allah Ta'ala tersangat banyak bersama dengan mereka. Lepas tu kalau boleh buang kasut, pijak atas dia. Termasuk juga time kita makan. Kalau makan di kedai, buang kasut. Kasut cabut, pijak atas dia. Time makan. Wallahu'alam apa hikmah dia. Tapi dalam adab disebutkan, buang kasut. Temu. Baik. Ziarah pada masa sakit adalah tanda simpati yang dapat mewujudkan suasana baik yang boleh memberi kekuatan ketenangan jiwa kepada si pesakit. Kita bila pergi ziarah orang sakit ni, kadang-kadang pergi ziarah dia bagi kekuatan. Orang hak sakit tu dia rasa sihat. Padahal bukan bagi ubat apa pun, tapi dia rasa sihat. Macam kita kita pergi jumpa doktor. Doktor kan buat apa pun. Duk demam teruk. Duk jumpa doktor pegang. Sihat cik no. Sihat agak no, sakit apa cik? Sakit apa? Dia duk pijik-pijik itu pun lega dah. Kan nak apa dia. Tu kata dia adalah dari sudut mungkin dari sudut psikologi dan sebagainya. Mudah-mudahanlah. Baik, yang terakhir, apabila dia mati hendaklah kamu iring jenazahnya ke kubur dan ikut bersama mengusungnya ke kubur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udul marida wamshu ma'al janazati tudzakirukumul akhirah." Hendaklah kamu ziarah orang sakit dan iringlah jenazahnya. Itu mengingatkan kamu tentang akhirat. Yang terakhir adalah mengikuti jenazah ke kubur. Itu yang keenam. Kalau kata tak boleh Ustaz, tak apa. Ada orang meninggal dunia, kita pergi ziarah. Kan selalu kita buat kan. Meninggal dunia, jenazah baru sampai ke rumah, kita pergi ziarah. Itu pun dikira menziarahi jenazah.
Saya tak sempat Ustaz nak pergi ziarah time tu Ustaz. Saya pergi ziarah waktu dia tengah mandi. Okey, pergi jumpa ahli keluarga, ucap takziah. Itu pun termasuk juga dalam bab kita menunaikan tanggungjawab. Saya tak sempat pergi rumah Ustaz. Saya main semayang jenazah di masjid Ustaz. Mayat-mayat di masjid pun boleh juga. Kan? Saya tak mampu nak ikut sampai kubur Ustaz. Okey, kita main solat jenazah di masjid, memberikan penghormatan kepada dia. Termasuk dikira sebagai mengiring jenazah. Boleh kan? Saya rasa yang ni tak ada masalah sangat. Semua pakat buat belaka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita dengan amalan ini. Sebab amalan ini sangat besar ganjarannya, sangat besar faedahnya. No? InsyaAllah. Kesimpulan, saya rasa boleh baca sendiri ikut. InsyaAllah. No? Mudah-mudahan. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu ni rahmati Allah Ta'ala sekalian, sebagai penutup, last. Yang ni saja kongsi ialah. Saya baru ni ada orang tanya. Kan baru ni viral kan. Kata di Mekah, semayang dah boleh rapat-rapat kan. Semayang boleh rapat-rapat. Jadi ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kita di Malaysia ni Ustaz, siapa tak mayang rapat Mekah mayang rapat dah. Kan? Ni semua Yahudi lagi. Dulu Yahudi dah. Mula-mula semayang jarak ni Yahudi dah. Ni dah Mekah boleh rapat, Malaysia tak rapat lagi, Yahudi. Aduh, tak apalah. Sini dah cakap dulu. Ada tak no? Baik, tak apalah, kita bagi sikit penjelasan malam ni. Sikit nak bagi clear tajuk ni. Sekarang ni orang duk tikai semayang jarak-jarak ni. Semayang ni bukan zaman Nabi, bukan semayang ni tak ikut sunnah lah apa. Tak apalah. Kita nak sebut macam ni ya. Kita nak bahas dulu semayang rapat-rapat macam yang kita buat sebelum ni. Semayang rapat macam tu, hukum dia apa? Apa hukum semayang rapat-rapat tu? Kita bahas dulu. Semayang rapat tu, semayang buat soh bagi rapat cantik, susun bagi kemai tu. Hak tu hukum dia apa? Ustaz duk tanya kami, saya habaq sudah. Okey. Hukum dia apa? Hukum dia sunat. Sunat. Dia bukan wajib. Kalau wajib semayang rapat macam tu, kalau apa semayang tak rapat, dosa. Betul ya? Wajib. Ma yuthabu ala fi'lih, buat dapat pahala, wa yu'aqibu ala tarkih, tinggal berdosa. Jadi semayang rapat-rapat tu sunat. Semayang jarak lawan dia, semayang jarak hukum dia makruh. Sunat lawan dia makruh. Semayang jarak, hukum dia makruh. Boleh faham tak tu? Oh, maknanya semayang jarak ni hukum dia makruh, Ustaz? Ya. Itu pun kalau tidak bersebab. Kalau tak ada sebab, saja semayang jarak-jarak, hukum dia makruh. Kalau ada sebab, ada alasan, hukum dia harus. Tak apa, boleh. Contoh, kita semayang dalam masjid Suruhanjaya sudahlah. Ni, tiang ni. 1 pemeluk, 2 pemeluk punya tiang ni. Kita duduk belah sana, kawan kita duduk belah sini. Terpaksa semayang jarak dengan dia. Sebab apa Ustaz? Sebab ada tiang. Jadi ada tiang ni, kita terpaksa semayang berjarak. Hukum dia harus. Tak apa. Boleh. Pasal ada tiang. Kita semayang satu tempat, buat soh cantik dah. Kita dengan kawan sebelah ada lubang seketui. Jadi kita pun semayang sebelah sini, kawan kita semayang belah sana. Lubang duduk tengah-tengah. Hukum dia apa Ustaz? Tak apa. Harus. Pasal ada sebab. Kita tengah semayang rapat cantik dah. Tiba-tiba ada cicak apa 2-3 ekor berak tepi kita. Kita pun adjust sikit. Kawan kita pun adjust sebelah sana sikit. Ada kosong tengah sikit. Pasal apa? Ada cicak saya dia berak belah tengah ni. Tak apa kah? Tak apa, harus. Boleh faham bahasa tu? Habis tu sekarang ni kita semayang jarak ada sebab tak? Ada sebab kan? Jadi harus, tak apa. Selagi mana jawatan kuasa fatwa tak buat keluar keputusan apa lagi, kita tak payah bising kita kekalkan macam ni walaupun Mekah dah ubah cara. Kekal je macam ni. Nanti jawatan kuasa fatwa keluar keputusan kata okey sembahyang dah boleh, kita rapat balik, buat bagi elok balik, tak perlu sembahyang jarak-jarak, time tu kita ubah balik. Selesai. Benda simple dia sebenarnya. Hukum sunat ni. Tapi main dengan tak tahu ni, oh dia ni semua Yahudi sembahyang jarak, semua Yahudi belakang ni semua agenda Freemason lah pula. Nampak tu kata tu yang saya sebut mukadimah awal tadi kan. Seorang yang alim, setan payah nak mohong dia. Setan payah nak berkena dia. Berbanding 1000 orang yang rajin buat ibadat tapi tak mau mengaji. Sebab tu penting ada ilmu, penting kita reti. Mudah-mudahan kita selamat daripada perkara-perkara yang merepek-merepek macam itulah. Boleh faham bahasa saya tu no? Insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat perkongsian malam ni.
Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa tersalah kata. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.